Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Tira Minuddin. Kira-kira 1,000 penonton memeriahkan konsert Hari Radio Sedunia 2024 yang berlangsung di Auditorium Permatasari RTM Johor malam tadi. Konsert bersiaran langsung selama 2 jam itu melibatkan persembahan artis terkemuka daripada pelbagai era dan genre muzik sesuai dengan tema sambutan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman turut tampil dengan persembahan pembukaan. Persembahan artis dimulakan dengan The Yadis, Kudin, Piradi, Ani Mayuni, Datuk Jeffrydin dan Sufian Suhaimi. Segmen kedua konsert menyaksikan Tam Spider dan Hakim Ahmad muncul dengan persembahan masing-masing. Aina Abdul kemudiannya mempersembahkan sebuah lagu dan medley sebelum Siti Nordiana menutup konsert dengan iringan 3 buah lagu. Majlis diserikan dengan kehadiran Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamim. Jabatan Kastam Negeri Kedah berjaya mematahkan cubaan menyelundup masuk beras hancur dari negara jiran. Ia hasil penahanan sebuah lori trailer di tepi jalan berhampiran Pondok Bukit Lada, Jalan Kubur Panjang Pokok Sena, Kedah pada 6 Februari lalu. Pihak Kastam berjaya mengesan sebuah lori trailer bernombor pendaftaran tempatan yang masuk ke Malaysia melalui pintu sempadan Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Durian Burung. Hasil siasatan awal mendapati trailer berkenaan masuk ke Malaysia dengan mengikrarkan sebagai tidak bermuatan. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut menemukan 840 guni berisi beras hancur seberat 42,000 kilogram bernilai RM105,000. Turut ditahan 2 pemandu lori warga tempatan dan disiasat di bawah Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 27,329 notis membabitkan pelbagai kesalahan sepanjang Ops khas 9 kesalahan utama bagi tempoh 1 hingga 13 Februari lalu. Daripada jumlah itu, memandu melebihi had laju merekodkan kesalahan paling tinggi dengan 19,722 notis dikeluarkan, diikuti melanggar lampu isyarat merah 4,283, tidak pakai tali pinggang atau topi keledar 1,700 dan muatan bahaya 681. Kesalahan lain turut meliputi memandu di lorong kecemasan 277, menggunakan telefon bimbit 263, memotong barisan 190, memotong di garisan berkembar 171 dan memandu kenderaan berat di lorong laju 42. Bagi tempoh yang sama, JPJ menerima aduan awam sebanyak 3,440 kes pelbagai kesalahan yang dimuat naik di e-aduan@jpj.gov.my dan aduan trafik @jpj.gov.my. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kedah berjaya menahan 5 lelaki dan seorang wanita warga asing yang dikesan bekerja sebagai tukang masak dan pelayan pelanggan di sebuah kedai makan. Serbuan ops selera itu dijalankan pada 10 malam tadi di Taman Akasia, Kuala Nerang. Pengarah Imigresen Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain berkata ketika serbuan, warga asing berkenaan sedang memasak di bahagian dapur premis tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Manakala majikan yang menggaji pekerja asing akan disiasat di bawah Seksyen 55E dan Seksyen 56-1-D Akta yang sama. 714 teknologi berjaya dibangunkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB merangkumi semua sektor dalam industri sawit. Daripada jumlah itu, 233 teknologi telah dikomersialkan serta diguna pakai industri dan usahawan tempatan. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pelibatan FGV Holdings Berhad dan Sime Darby boleh memainkan peranan dalam memperhalusi teknologi selain melaksanakan ujian percubaan dengan kerjasama MPOB. Teknologi menghasilkan formulasi makanan seperti analog keju mozzarella berasaskan sawit antara produk yang berpotensi besar untuk diketengahkan. Semasa 12 berakhir di sini, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.